Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan kerja kami iaitu penghayatan budaya ilmu dan pendidikan dalam Islam. Saya Nur Fadilah binti Afdilah. Saya Nur Atikah binti Azmi. Dan saya Muhammad Azmi Zudan bin Muhammad Zamri. Okey, bagi pengenalan, menurut konsep ilmu, Islam merupakan agama yang sangat menitik beratkan ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Dewan, pembudayaan bermaksud proses atau cara sesuatu seperti pemikiran atau ilmu. Ilmu pula diklasifikasikan sebagai pengetahuan atau kepandaian yang dimiliki oleh semua bidang, yakni di duniawi maupun ukhrawi. Ilmu dibahagikan kepada dua bahagian iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ilmu dalam melakukan solat 5 waktu. Ilmu fardu kifayah merupakan perbuatan yang sangat diwajibkan dilakukan oleh seseorang maupun sekumpulan anggota masyarakat Islam. Fardu kifayah mempunyai ruang lingkup yang luas yang melibatkan seluruh aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, perundangan, ketenteraan dan sebagainya. Sumber ilmu dalam Islam. Ilmu wahyu. Wahyu adalah sesuatu hakikat yang mutlak, suci, benar. Kerana ia datang daripada Allah dan diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Wahyu adalah untuk memelihara hak-hak yang ada dalam syariat Islam untuk menunjukkan jalan yang lurus. Yang kedua, ilmu ilham. Ilham adalah petunjuk daripada Allah. Dalam pada itu, ilham ilmu yang menimbulkan daya cipta untuk mencapai sesuatu matlamat. Kepada orang yang terpilih mendapat ilmu yang dikurniakan oleh Allah dalam bentuk ilham tanpa perlu belajar. Seterusnya ialah ilmu yang diperoleh melalui akal. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu yang diperoleh melalui akal dengan syarat akal itu diarah kepada pemikiran atau fitrah akal yang positif. Contohnya ilmu usul fiqah atau ilmu mengeluarkan hukum-hukum syariat berdasarkan dalil-dalil wahyu yang terperinci. Bagi konsep pendidikan, pendidikan berasal daripada perkataan didik yang bermaksud pelihara, ajar dan jaga. Ia juga satu proses yang berterusan untuk menjaga dan memelihara pembesaran tubuh badan dan pertumbuhan bakat manusia dengan rapi supaya dapat melahirkan orang yang berilmu, baik tingkah lakunya dan dapat mengekalkan nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Arab juga, terdapat beberapa kalimah yang merujuk kepada pendidikan. Antaranya ialah ta'lim, iaitu ia merujuk kepada proses menyampaikan atau menerima ilmu pengetahuan yang biasanya didapati melalui latihan, arahan atau lain-lain bentuk pelajaran. Yang seterusnya ialah tarbiyah. Ia merujuk kepada proses perkembangan potensi individu, mengasuh maupun mendidik untuk menuju kepada satu keadaan yang selesa dan matang. Yang akhir sekali ialah ta'adzib. Ia merujuk kepada proses pembinaan watak dan pengajaran asas-asas penting untuk hidup bermasyarakat. Hal ini termasuklah memahami dan menerima prinsip yang paling asas iaitu keadilan. Seterusnya untuk sejarah institusi pendidikan dalam Islam. Sejarah institusi pendidikan dalam Islam terbagi kepada dua peringkat iaitu peringkat awal dan peringkat kedua. Pada peringkat awal, institusi pendidikan dalam Islam merangkumi pendidikan pada zaman Rasulullah SAW pada 609 hingga 632 Masihi dan para Khulafa Ar-Rasyidin pada 632 hingga 661 Masihi. Mula-mula dibinanya Dar al-Arkam secara umumnya. Rumah merupakan tempat pendidikan awal yang diperkenalkan ketika Islam mula berkembang di Mekah. Justru, Rasulullah menggunakan rumah Arkam bin Abi al-Arkam di Al-Safa sebagai tempat pertemuan dan pengajaran dengan para sahabat. Dibinanya masjid di mana selain melakukan ibadah ialah sebagai tempat penyebaran ilmu Islam, tempat menyelesaikan masalah individu dalam masyarakat, tempat pertemuan dan pemimpin-pemimpin Islam dan sebagainya. Sebagai contoh, Masjid Quba merupakan majlis pertama yang dijadikan Rasulullah sebagai institusi pendidikan. Seterusnya dibinanya pula Al-Sufah. Al-Sufah merupakan ruang atau bangunan surau yang bersambung dengan masjid. Sufah boleh dilihat sebagai sebuah sekolah kerana kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara teratur dan sistematik. Sebagai contoh, Masjid Nabawi yang mempunyai sufah yang digunakan untuk majlis ilmu. Ditubuhkan
pula kutab, iaitu ditubuhkan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam bagi bertujuan memberi pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat rendah. Seterusnya, pada peringkat kedua, merangkumi zaman kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Institusi pendidikan yang awal seperti masjid dan kutab terus dikembangkan hasil dorongan dan golokan dari para khalifah yang memerintah. Selain itu, institusi pendidikan tinggi dan lanjutan mula diperkenalkan sehingga melahirkan ramai golongan sarjana dan cerdik pandai Islam dalam pelbagai ilmu. Perpustakaan juga ditubuhkan dan dibahagikan kepada tiga, iaitu perpustakaan umum, semi umum dan khusus. Madrasah juga ditubuhkan. Sekolah-sekolah atau madrasah mula didirikan sebagai menggantikan masjid yang sudah tidak dapat menampung keperluan pendidikan dari segi ruang dan kelengkapan pembelajaran. Bagi pendidikan dari aspek Undang-Undang Negara Malaysia, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sejurusnya dengan agama Islam yang mementingkan ilmu di dalam diri seseorang. Malaysia juga tidak ketinggalan arus yang sangat mementingkan ilmu, maupun pelajaran ke atas rakyat. Dengan adanya slogan ilmu menyuluh hidup, dapat menaikkan lagi semangat kepada beberapa pihak untuk mendalami ilmu. Bagi seterusnya, penguasaan sistem pendidikan di Malaysia terletak di bawah kerajaan pusat dan pendidikan adalah proses jangka panjang. Di Malaysia, Akta Pendidikan 1996 telah dipinda dengan memasukkan satu seksyen baru iaitu Seksyen 29A yang menetapkan kuasa menteri bagi mewajibkan pendidikan rendah di negara ini. Seksyen 29A2 juga menjelaskan setiap ibu bapa yang merupakan warga negara Malaysia hendaklah memastikan bahawa jika anaknya telah mencapai umur 6 tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa anak itu didaftarkan sebagai murid di sekolah rendah dalam tahun itu dan terus menjadi murid di sekolah rendah sepanjang tempoh pendidikan wajib. Ibu bapa yang melanggar subsection 2 di atas adalah melakukan satu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Untuk faktor pendidikan penting dalam Islam ialah pendidikan merupakan teras kepada pembangunan sesebuah masyarakat dan negara. Pendidikan adalah sangat penting untuk diaplikasikan bagi memantapkan kesemua nilai murni dalam setiap individu. Setiap individu memerlukan ilmu terutama kepada pemimpin negara. Tanpa pendidikan, masyarakat umumnya akan hidup dalam kemunduran dan akan meruntuhkan moral yang berluasa. Contohnya, jika kita hidup dalam kemunduran, kita akan sentiasa ketinggalan dan akan dianggap lemah. Pendidikan merupakan satu pelajaran atau pendidikan bagi fizikal dan roh untuk melahirkan insan yang berperi kemanusiaan. Pendidikan merupakan satu proses dan usaha yang praktikal untuk menghasilkan sesuatu, mengubah pandangan atau cara berfikir yang seterusnya membawa kepada perubahan dalam tingkah laku seseorang. Pendidikan dalam Islam ialah untuk memberi kesedaran kepada umat Islam supaya mempunyai akal fikiran yang matang. Contohnya, ia dapat membantu kita berfikir dengan menggunakan akal yang telah dikurniakan. Kita juga mengetahui bahawa cara berfikir yang salah juga dapat mendatangkan dosa seperti mempersoalkan kewujudan Allah dan ciptaannya. Kesan pendidikan di dalam Islam, yang pertama dapat membentuk menjadi seorang manusia yang benar-benar sempurna. Bukan sahaja dari segi pertamanan ilmu, bahkan dari segi pembentukan akhlak dan rohani. Akhlak yang tinggi dapat membantu menambah baik imej kita sebagai umat Islam. Yang kedua, ia dapat membentuk sikap sopan dan beradab dan membuang semua sifat tercela yang ada dalam diri manusia. Hal ini kerana hampir keseluruhan pendidikan yang dikehendaki dalam Islam merujuk kepada pendidikan rohani manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini bagi menunjuk kejernihan akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Pendidikan amat penting dalam membangunkan ketamadunan manusia yang hidup di dunia ini. Seterusnya, ia dapat menjalani kehidupan di dunia dengan sebaik mungkin kerana yakin adanya hari pembalasan kelak. Pendidikan dalam Al-Quran telah mengajak manusia supaya sentiasa memerhati serta merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Hari sekali, ia dapat mencorakkan kehidupan seseorang itu yang bermula dari peringkat kanak-kanak. Lagi, ia juga
Telah dinyatakan dalam Al-Quran bahawa Allah memberikan penghargaan yang cukup tinggi terhadap orang yang berakal, berfikiran dan berilmu berpengetahuan. Yang seterusnya, kepentingan pendidikan dalam Islam. Pendidikan boleh diibaratkan sebagai senjata yang sangat ampuh dalam mematahkan seorang ideologi mana-mana pihak yang berusaha untuk menjatuhkan Islam. Hidup di akhir zaman di mana terdapat banyak ajaran sesat dan juga agama lain yang ingin menjatuhkan Islam. Kita dapat belajar membezakan yang mana ajaran Islam yang benar, yang benar dan yang tidak benar. Pendidikan dapat menjauhkan diri daripada melanggar hukum Islam seperti liberalism, hedonism, kapitalism dan sexuality. Perkara ini terjadi kerana mereka kekurangan ilmu dan kurang pendidikan. Pendidikan dalam Islam dapat membentuk dan mewujudkan manusia yang baik dan bertakwa yang menyembah Allah SWT. Seperti yang kita ketahui, tujuan utama hidup kita adalah untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Bahkan, Al-Quran telah memainkan peranan yang cukup penting dalam pembinaan tamadun Islam agar umatnya terus belajar dan belajar serta sering menyelidiki sesuatu perkara. Selain itu, pendidikan Islam adalah yang terbaik kerana ia mementingkan dunia dan akhirat dan akhlak dan rohani. Untuk pengetahuan semua, pendidikan barat hanya mementingkan Islam telah membahagikan ilmu kepada dua bahagian. Yang utama iaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ini membuktikan bahawa agama Islam tidak mementingkan pendidikan pendidikan. Direktur yang tinggi semata-mata bahkan perlu dilengkapi dan kefahaman mengenai agama Islam itu sendiri bagi menghasilkan manusia yang cemerlang di dunia maupun di akhirat. Pendidikan dalam Islam dapat membina kehidupan duniawi menurut syariah iaitu undang-undang Islam serta mengamalkannya untuk tujuan mengukuhkan keimanan. Perkara ini dapat membantu kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bagi peranan individu dalam memupuk penghayatan budaya ilmu dan pendidikan dalam Islam. Yang pertama, individu haruslah sentiasa berusaha untuk memiliki akhlak dan sifat mulia yang dimiliki Rasul seperti sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Nilai murni ini perlu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, lebih-lebih lagi golongan pelajar supaya mereka lebih fokus serta menjadi pemangkin terhadap pengajian mereka. Seterusnya, individu juga perlu untuk memperbarui niat. Jauhlah daripada sifat khianat dalam pembelajaran seperti meniru dan memahami ilmu dipelajari kerana hilangnya keberkatan daripada Allah, apalagi mereka tidak berusaha dengan sendiri. Individu juga perlu menjauhi dengan amalan yang kena ilmu sesama rakan. Berbekalkan ilmu yang diperolehi telah menjadi tugas kita untuk menyampaikan kepada mereka yang memerlukan bimbingan. Sementara itu, sifat tabligh juga boleh dipraktikkan dengan membantu rakan yang kurang memahami pelajaran. Membantu rakan sedikit sebanyak menambahkan lagi kefahaman mengenai ilmu yang dipelajari. Okay, bagi peranan ibu bapa dalam memupuk penghayatan budaya ilmu dan pendidikan dalam Islam, ibu bapa perlu menghabiskan banyak masa bersama anak. Dengan ini juga dapat membina hubungan lebih harmoni untuk menyuburkan kasih sayang dan tidak kurang juga mengambil peluang mengenai watak anak yang semakin membesar. Anak-anak akan berasa lebih disayangi dan ingin belajar bersungguh-sungguh untuk membalas jasa ibu bapa. Ibu bapa dalam mendidik untuk membentuk rasa kehambaan kepada Allah. Rasa perhambaan kepada Allah yang Maha Esa adalah matlamat umum tertinggi yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam. Menyembah Allah yang Maha Esa dan menunaikan kewajipan kekhilafan di bumi adalah tujuan utama manusia itu diciptakan. Perkara ini tidak akan mampu dicapai melainkan dengan pendidikan. Ibu bapa perlu membina asas akidah yang mantap. Hal ini bertujuan mewujudkan individu yang soleh yang menyembah Allah yang Maha Tinggi berdasarkan petunjuk dan matlamat atas kesedaran sendiri. Seterusnya, ibu bapa juga perlu menanamkan nilai keimanan dalam jiwa. Pendidikan dalam Islam juga bermatlamat untuk membangunkan manusia dan nilai kemanusiaan berdasarkan kesatuan serta kesamarataan sesama Islam. Hal ini boleh dilakukan dengan menanam nilai keikhlasan dan membangkitkan niat baik dalam jiwa manusia serta mendorong keyakinan untuk patuh kepada Allah SWT. Ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan dan galakan mengikut syariat Islam sehingga anak-anak timbul minat, bersemangat dan menunjukkan ketekunan serta keyakinan diri di dalam proses pembelajaran.
peranan masyarakat dalam memupuk penghayatan budaya ilmu dan pendidikan dalam Islam. Yang pertama, sekolah adalah institusi pendidikan yang sangat memerlukan suasana beragama, khususnya bagi menyediakan anak dengan persekitaran kondusif untuk menyebarkan kebaikan. Seterusnya, suasana sekolah agama menengah sangat berkesan untuk memberi penghayatan budaya ilmu dan pendidikan dalam Islam. Sekolah ini mempunyai ciri-ciri pelaksanaan amalan hidup Islam dalam setiap pembelajaran dan pekerjaan. Malah sentiasa mengamalkan sifat murakabah, iaitu merasakan Allah sentiasa memerhati. Seterusnya, suasana dan kesedaran beragama dapat diwujudkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah, melalui penganjuran program dakwah seperti Isra Miraj, Maulidur Rasul, Iyah Ramadan dan lain-lain. Aktiviti kurikulum juga boleh diterapkan dengan menghubungkan kejadian alam dan atmosfera dengan kekuasaan Allah sebagai pencipta dalam pengajaran sains untuk meningkatkan kesedaran aspek tauhid kepada pelajar. Yang seterusnya, institusi sekolah juga boleh menggiatkan amalan berdakwah di sekolah. Pengajaran dalam kelas semata-mata belum mampu untuk menerapkan nilai-nilai murni hidup beragama secara menyeluruh. Justru program dakwah sama ada secara rasmi atau tidak tetap memainkan peranan. Apabila seseorang mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi, mereka mula menghayati pentingnya budaya ilmu dan pendidikan dalam hidup mereka. Penuntut ilmu akan sentiasa menghargai ilmu dan mengamalkan dengan baik. Matlamat pendidikan dalam Islam tidak terkeluar daripada tujuan asal supaya manusia mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Ustaz dan Ustazah haruskan memainkan peranan yang penting dalam usaha membentuk persekitaran serta gaya hidup Islam di sekolah. Kesimpulannya, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap umat Islam. Kegagalan umat Islam dalam menghayati budaya ilmu dan pendidikan merupakan punca kepada kemunduran mereka berbanding bangsa lain. Umat Islam perlu mencontohi umat Islam pada zaman silam yang berjaya menguasai pelbagai ilmu pengetahuan dalam bidang seperti perubatan, sains, astronomi, matematik dan pelbagai bidang lain. Mereka sentiasa menguasai ilmu pengetahuan berpandukan Al-Quran dan hadis. Dengan adanya ilmu di dada, mereka sentiasa berada dalam rahmat Allah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Iman hanya akan bertambah jika disertai dengan ilmu pengetahuan. Ilmu tanpa agama dan agama tanpa ilmu adalah lumpur. Sekian daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.